Apa cabaran berhadapan 2-3 tahun akan datang? Yang Pandangan Tuan, please jelaskan. Okey, yang pertama sekali, cabaran-cabaran yang telah pun disebut oleh Rasulullah, iaitu pada akhir zaman akan ada banyak fitnah dan dajjal, banyak yang akan memisahkan akidah dan sebagainya. Memang benda tu kita sudah sampai ke akhir zaman. Ini tidak dapat dinafikan kerana pada waktu Rasulullah pergi Mi'raj pada tahun ke-11, bila dia daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daripada Aqsa dia menginjak kaki ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Bila sampai ke langit keempat, Rasulullah pernah tanya pada Jibril, wahai Jibril AS, siapakah orang tua yang bongkok di langit keempat ni? Dia seorang saja di langit ni. Siapa dia? Maka Jibril menjawab, ya Rasulullah, inilah usia bumi kamu di bawah. Dan Rasulullah berkata, kalaulah usia bumi ini kalau begini tua dah bongkok, tidak boleh tahan lama. Maka Jibril kata, tentang hari kiamat saya tidak pasti ya Rasulullah, tetapi paling lama bumi ini boleh bertahan tidak lebih daripada 1500 tahun ya Rasulullah. Sekarang ni sudah 1430. Dia tidak kata 1500 tahun. Lagi 70 tahun. Dalam masa takkan sampai ke 1500 tahun kata dia. Dan apa yang kita nampak di akhir zaman ni memang benda-benda yang itu sudah pun tiba. Segala benda-benda yang kata hari ini penjarakan. Sebenarnya saya sebagai seorang mu'alaf yang belajar tentang agama Islam, saya belajar tentang tauhid, saya belajar tentang fiqh, saya belajar tentang hukum hakam, dan tidak ada mana-mana hadis yang mengatakan, menjelaskan bahawa ada solat penjarakan di dalam Islam. Tidak ada. Maka pada hari ini kerana kita terlalu dikata orang dikongkong oleh sehat. Ya. Jadi pada hari ini kita ni telah dikongkong dengan kata orang propaganda daripada WHO dan sebagainya. Apa yang saya nampak dugaan akhir zaman ni banyak tentang social media, penyalahgunaan social media, penyalahgunaan apa kata orang YouTube, penyalahgunaan banyak benda-benda social media ini sebenarnya mempengaruhi kepada benda yang negatif. Dan kita nampak benda ni begitu terang-terang. Bukan kata kita tak boleh membantu, cuma kita tak cukup kekuatan. Kerana hari ini kalau kata orang-orang Kristian menjadi begitu berjaya di seluruh pelosok dunia, lebih kurang mereka ni 70% lebih advance daripada kita Islam ni. Kenapa? Mereka ini ada dana yang begitu kukuh. Mereka membeli orang-orang Islam ni dengan duit. They have all the money. Jadi hari ini kerana kita ni tak ada duit yang begitu banyak dan kita tak dapat mengelakkan orang-orang murtad dan pergi kepada agama Kristian, kita boleh elakkan. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita kena merancang rapi. Hari ini kekuatan ekonomi itulah sebenarnya bila kita dapat memartabatkan ekonomi umat Islam, barulah Islam kita boleh kukuh dan kita boleh berdiri sama tinggi atau lebih daripada orang Kristian tadi. Kerana kita hari ini cerita tentang gunakan ILEO je. Cerita tentang dakwah, masuklah Islam dan sebagainya. Tapi bila sampai kepada orang itu